嗨，大家好，我是阿燕。嗨，teman-teman， jumpa lagi dengan saya Ayen。那这次呢，我要跟朋友们分享怎么煮好吃又简单的肉燥还有卤肉。那要怎么煮呢？我们来看看吧。Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara masak daging cincang kecapnya ala Taiwan ya. Nah, masakan ini ada dua macam cara. Nah, bagaimana cara masaknya? Ikutin terus ya videonya. Nah, 如果没有吃猪肉的话呢，可以换鸡肉。Nah, bagi yang tidak makan daging babi, boleh diganti dengan daging ayam. 我们先炒肉燥，放一点油，我们就倒一点油，把红葱头炒香。这个油呢就不用放太多，因为等一下肉燥还会出油。Sekarang kita masak yang daging cincang dulu. Minyak gorengnya sedikit saja untuk menumis bawang merah ini. Nah, ini yang cara pertama. 炒得差不多呢，我们就来放蒜头。那我们要关小火。Setelah bawang merahnya ditumis berubah agak warna coklat, kita masukin bawang putihnya. Nah, kita harus pakai api kecil ya, biar tidak hangus. Nah, 炒到颜色已经咖啡色呢，我们就把它用去旁边。Nah, setelah ditumis warnanya agak kecoklatan, kita sampingin ya. Nah, 我们就来放肉。Kita masukin dagingnya. 也可以把红葱头先装起来， atau bawang gorengnya boleh diangkat dulu. 煮这个肉燥呢，不用用比例的，大概要煮多少就放多少的肉。Masak daging cincang kecap ini tidak perlu pakai timbang. Jadi ini kita bisa pakai kira-kira saja. 这个肉呢，我们要炒到香，炒到干。炒到它出油. Nah, ini dagingnya kita tumis sampai wangi, sampai kering dan sampai berminyak. Nah, 这个红葱头呢，我们就可以把它掺在一起。Nah, setelah itu kita campurin bawang merahnya. Nah, 炒到这样子呢，我们就把它盖起来。这样的话呢，会比较快。Setelah dimasak begini, kita tutup ya, biar lebih cepat. Nah, 这个呢已经炒到很干了，也很香了。Nah, ini masaknya udah kering dan udah wangi banget. 炒这个肉燥呢，我就没有放米酒。Jadi masak daging cincang ini saya tidak pakai arak masak ya. Nah, 我就倒酱油。Saya masukin kecap asinnya. Nah, 这个一定要炒香才可以放酱油。Ini harus masak sampai wangi ya, sampai kering baru boleh masukin kecap asinnya. 现在我们就来放胡椒粉。Kita masukin lada bubuk, 砂糖, gula, 高纤 penyedapnya. Nah, 这样子就可以了。Begini udah OK 呀。那可以吃看看够不够咸，够不够甜。这里呢我就没有放盐巴咯，因为酱油有咸，所以盐巴就不用了。Ini saya tidak pakai garam karena saya semuanya pakai kecap asin. Jadi ini asinnya sudah ada ya. Nah, 我们来吃看看够不够甜，够不够咸。Jadi kita cobain ya, apakah cukup asin dan manis. 我这个咸度甜度刚刚好了。Nah, 咸度跟甜度呢就个人的口味咯。Ini rasanya udah pas banget ya. Untuk asin manisnya tergantung selera masing-masing. 炒到这样子就可以了。Nah, masak sampai begini udah OK. Nah, 我们把它装去小锅子里煮一下。Jadi kita pindahin ke panci kecil untuk dimasak sebentar. Nah, 这里呢我们加一点水下去，不要浪费。Di sini kita kasih sedikit air ya. Oke. 现在我们就用小火煮，可以再加一点水下去，kasih sedikit air lagi. Nah, 这个呢我们稍微再煮一下，煮到滚了就可以了。汤如果要多一点的话呢，可以再加一点水。那如果不够咸呢，可以再加一点酱油。那就这样子啦。Jadi ini kita masak sebentar ya, sampai mendidih. Nah, kalau misalnya
ingin kuahnya agak banyak, boleh kasih air sedikit lagi. Nah, kalau misalnya kurang asin, boleh tambahin lagi kecap asinnya. Jadi kita ini masaknya sampai mendidih udah oke ya. Nah, 这个已经很香了， ini udah wangi banget. 如果想要颜色更漂亮的话呢，可以再加一点酱油膏下去，或者可以换用蚝油。 Kalau ingin warnanya agak cantik, agak gelap gitu ya. Boleh ditambahin lagi kecap kental atau kecap manis juga, atau boleh pakai saus tiram. 那它的颜色就会比较深了， jadi warnanya agak hitam gitu ya. 这个肉燥呢，就在我店里天天用的肉燥，拌饭拌面都很好吃。 Jadi ini daging cincang kecapnya, setiap hari saya masak untuk jualan di toko saya ya. Untuk nasi dan untuk bakmi enak sekali. 会比较香的话呢，我们可以再加一些油葱酥下去 supaya lebih wangi lagi. Kita masukin lagi bawang gorengnya. 这样煮出来的肉燥呢会更香的。Jadi akan lebih wangi lagi kalau kita masukin bawang gorengnya lagi. Nah, 这样子煮到滚就可以了，这个已经很香了。Masak sampai udah mendidih begini, udah oke ya. Ini benar-benar wangi sekali. OK， 如果肉燥或者卤肉呢会很多油的话呢，我们可以把它用出来。那这个油呢可以拿来拌面，会很香的。Nah, kalau minyaknya terlalu banyak, boleh diambil sebagian ya, bisa untuk bakmi. 煮这个肉燥或者卤肉呢，一定会出很多油的，所以一定要把油捞起来，这样吃起来才不会这么油腻。 Jadi masak daging cincang kecap ini pasti akan keluar minyaknya banyak ya. Jadi bisa diangkat sebagian biar enggak terlalu enak. 那肉燥煮好，我们现在来换煮卤肉。 Nah, 煮这个卤肉呢，我就用这个3层。Untuk yang daging cincang sudah selesai. Sekarang kita ganti masak yang pakai 3层。这个皮一样，我们要刮干净一点。Sama ya, ini kulitnya kita bersihin. 这个3层我已经洗干净了。Ini 3层nya udah saya cuci bersih. Nah, 现在我们来切一切。 Nah, sekarang kita potong-potong. Nah, 这个呢，我们就这样切一小块一小块的。Nah, dagingnya kita potongnya kecil-kecil ya. Nah, 就这样子，begini ya. Sekarang 我们来切红葱头。 Nah, sekarang kita iris bawang merahnya. Banyaknya tergantung selera masing-masing. Nah, 现在呢，我们把这个蒜头切一切。Sekarang kita potong-potong bawang putih ini. 红葱头跟蒜头的比例呢是3:1. Perbandingan bawang merah dengan bawang putih 3:1. Nah, 大概这样子就可以啦。Kira-kira begini udah cukup ya. 放一点油， kasih sedikit minyak. Kalau 油呢就不用太多。Untuk minyak sayurnya jangan terlalu banyak ya. 大概这样子可以炒红葱头就可以啦。Kira-kira cukup ya untuk tumis bawang merah ini dan bawang putih. Nah, 我们就把它炒一炒，炒到香，炒到变咖啡色。Bawang merah ini kita tumis sampai wangi, sampai berubah warna kecoklatan. 炒到这里呢，我们就来放蒜头。Kira-kira warnanya udah agak berubah, kita masukin bawang putihnya. Nah, 这个火呢可以关小一点。Nah, apinya bisa dikecilin. Nah, 炒到这个颜色呢，我们就可以放肉下去炒。Nah, tumis ya sampai warnanya udah agak coklat. Kita masukin dagingnya. Nah, 这个肉呢一定要炒到干，炒到出油。Nah, daging ini kita masak, kita tumis sampai kering dan sampai keluar minyak. 会比较快的话呢，我们可以盖起来。Untuk lebih cepat bisa ditutup ya.
也要打开来翻面一下，harus dibuka untuk dibolak-balik ya。我们再打开来，再翻面。Nah, kita buka lagi tutupnya dan dibolak-balik lagi, biar tidak hangus。这个呢，我们就一直这样子让它炒到干，炒到出油。Nah, kita lakukan berulang-ulang supaya daging ini sampai kering dan keluar minyak。那炒到这样子有一点焦焦了就可以啦。Nah, 它的油也逼出来啦。Jadi ini kita tumis sampai warnanya udah agak kecoklatan begini dan minyaknya juga sudah keluar. Nah, 在这里呢，我们就来放砂糖。Nah, di sini kita masukin gulanya. 我们就把这个砂糖稍微炒一下。Nah, kita masak gulanya. Nah, 如果家里有黑糖的话呢，也可以用黑糖或者冰糖都可以的。Nah, kalau di rumah punya brown sugar atau crystal sugar boleh ya. Nah, tapi kalau saya pakai gula pasir aja. 都一样的，都是带甜的， sama aja ya. Jadi ini supaya agak manis aja gitu. 我们就来倒一点米酒。Kita masukin sedikit arak masaknya. Wah, 好香哦！ Ini wangi banget. Nah, 这个呢，我还没加酱油，颜色又已经出来了。 Ini saya belum kasih kecap asin, tapi warnanya sudah kelihatan. 我又加1汤匙的胡椒粉，saya kasih 1 sendok bubuk lada， 我再加1小汤匙的高纤，saya masukin 1 sendok kecil penyedapnya。Nah, 我们就来加咸酱油，kita masukin kecap asinnya。 再加一点的酱油膏， 或者蚝油， 大概1汤匙就够了。Saya masukin kecap kental Taiwan, bisa diganti dengan saus tiram, kira-kira 1 sendok。 炒到这样子呢，我们就换去锅子里再卤一下。Kira-kira ya, masak udah sampai begini, kita pindahin ke panci dan dimasak dengan api kecil lagi. 因为这个也要加水呢。 在锅子里呢，我们用水去冲一下。Nah, di pancinya kita tuangin sedikit air. Nah, 这个水呢，我们就把它盖到这个肉。Jadi airnya kita tuang sampai menutupi dagingnya ini. 现在我们就用小锅子，用小火慢慢卤到软，卤到烂。 Nah, 我用小火煮了大概50分钟到1个小时。 Nah, ini udah dimasak dengan api kecil kira-kira 50 menit sampai 1 jam. 已经够软了， sudah cukup lunak. 这个肉可以用饭，也可以用面。现在我们来烫面。Jadi daging ini bisa untuk nasi, juga bisa untuk mie. Nah, 这里呢，我就用黄面。Di sini saya pakai mie basah ya, mie kuning basah. 这个面比较不用煮这么久，滚了就 OK 了。Ini mie-nya gampang dimasak ya, tidak terlalu lama. Begitu mendidih udah OK. 我们把水用掉， kita buang ya airnya. Nah, 热热的时候呢，用一点高纤、盐巴或者鱼露，还有胡椒粉。Nah, selagi panas kita masukin penyedap, garam atau kecap ikan dan lada. 这个面呢，我就没有放油了，因为等一下那个卤肉就已经很油，所以我就用那边的油。Jadi ini saya tidak kasih minyak apapun karena nanti di dagingnya itu banyak minyaknya. Jadi saya ambil minyak dari situ, oke? Nah, 这个油呢，拿来拌面是很好吃，很香。Jadi bakmi pakai minyak ini sangat enak dan wangi sekali. 喜欢吃辣呢，可以加一些辣椒酱。 Bagi yang suka pedas boleh kasih sambal. 还有一些醋 sedikit juga. Nah, 我们把卤肉放上去，葱花、
再一些油葱酥。Nah, kita kasih daging, daun bawang, dan bawang goreng. 来装一盘饭， ambil sepiring nasi. Nah, 这个卤肉饭呢做好了，我们来吃看看。Nah, ini nasi daging kecap sudah selesai. Mari kita cobain. Juga bakminya. Hmm. 很好吃，很香，非常的下饭，已经卤到很软了，好好吃。Ini benar-benar enak sekali, dagingnya udah empuk banget, udah lunak gitu ya, dan juga rasanya cukup ya, benar-benar enak, wangi sekali. 这个卤肉饭呢，不用配什么菜就很好吃了。Ini nasinya tidak perlu dengan sayur lain, sudah enak sekali. 我煮肉燥跟这个卤肉呢，我完全没有加盐巴，所以呢，我全部都是用酱油。Saya masak daging ini sama sekali tidak pakai garam ya. Ini asinnya semuanya dari kecap. 现在呢，外面下大雨，下很大很大的雨，所以真的非常的潮。Sekarang di luar hujan gede, benar-benar gede sekali ya, sampai berisik banget gitu loh, sampai ngomongnya aja mesti pakai teriak gitu. Nah, 这个肉也很适合拌面，jadi ini dagingnya juga cocok untuk bakmi. Nah, 我们来吃看看， mari kita cobain. Hao吃 enak sekali. 这个卤肉真的很好吃，很香又很软，很适合配饭，也很适合用面。Jadi ini dagingnya ya cocok sekali untuk nasi dan untuk bakmi, benar-benar enak sekali, enak dan wangi. 那朋友们，肉燥跟卤肉的差别呢，就是在肉燥就是用绞肉，所以它的炒法其实是差不多一样的，是说一个是用绞肉，一个是用三层。那两种炒法都很好吃，那朋友们两个都可以炒看看，真的很好吃。那家里可以这样子配饭或者用面都 OK 的。那朋友们就到这里啦，下一部影片见喽，谢谢，拜拜。Nah teman-teman, cara masak daging ini dua-duanya hampir sama ya. Cuman yang satu itu daging cincang dan yang satu itu daging samchen. Teman-teman boleh dicoba dua-duanya, enak sekali. Nah, bagi yang tidak makan daging babi boleh diganti dengan daging ayam. Tentunya enak juga ya, tidak kalah dengan daging babi. Karena ini salah satu nasi yang terkenal dan banyak digemari sama orang Taiwan. Jadi begini ya cara masak rocao dan lulo. Nah, boleh dicoba ya teman-teman dua-duanya. Nah, sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah. 也适合用米粉汤, juga cocok untuk kuah bihun. Rocao fan, nasi daging cincang kecap. Rocao pentang, nasi bungkus daging cincang kecap. Pankan mien untuk bakmi yang kering.